nak putuskan isu ni hukum gua ni. Tapi kita ni hak pengikut ni gaduh sangat. Nak mengulas isu, akhirnya bermacam-macam. Flagot tabok. Dikutip pula benda yang salah, dijadikan sebagai senjata oleh pihak musuh. Wak tikang kita sini. Kelemahan kita sini. Patut kita sebagai penyokong, sebagai orang bawahan, tak usah ulas lah satu-satu isu. Tak usah hukum. Tunggu daripada pihak ulama'-ulama' memberikan keputusan. Supaya tidak bercelaru. Sekarang banyak bercelaru. Dalam kes ni, gini gue ni. Cawangan ni kata tak boleh. Ni kata boleh. Ini tak tunggu. Ataupun maknanya tak ikut sebenarnya, kena taat pada pemimpin, bukan saja taat pada masalah menyokong dia. Dalam masalah isu kena jaga kau. Jangan jadi celaru ingat. Ini benda pula. Imam Nawawi berkata, berhubung dengan keluar menentang pemerintah dan memerangi mereka, ia diharamkan menurut ijma'. Dan memerangi mereka itu diharamkan menurut kaum muslimin, walaupun mereka fasik lagi zalim. Pemerintah tidak boleh digulingkan disebabkan fasik, melakukan maksiat. Lepas tu, siapa yang ingin menasihati pemimpin, janganlah melakukan secara terang. Sebaliknya dia hendaklah memegang tangan dan bersendirian dengannya. Jika diterima, maka dia berjaya. Jika tidak, dia penasihat itu dianggap telah menunaikan kewajipan. Riwayat Ibnu Abi Asim dinyatakan oleh Imam Albani. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berkata, mengheboh dan memburukkan pemerintah di atas mimbar tidak termasuk dalam manhaj salaf, kerana ia boleh membawa pada porak-poranda dan hilang ketaatan dalam perkara ma'ruf. Ia membawa kekecohan yang memberi mudarat, bukan manfaat. Sebaliknya, salah yang diikuti oleh golongan salaf, jalan nasihat mereka dengan pemerintah secara semuka, menulis surat kepada mereka untuk menegur mereka, atau melalui ulama' yang menjadikan hubungan baik dengan mereka. Pergi kamu kepada Fir'aun, sungguhnya ia telah melampau batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Sejarah telah merakamkan watak tegas mereka ini, walaupun mereka mempunyai kekuatan dan mendapat sokongan rakyat. Namun para imam ahli sunnah tidak pernah menentang pemerintah secara terbuka sekalipun di kalangan mereka yang terseksa, seperti Imam Hambali. Landasan ini yang dipelopori oleh ulama' muktabar sejak zaman dulu. Mereka sentiasa bersabar dalam menghadapi kerana pemerintah. Persoalannya, adakah perjuangan PAS sekarang ialah salah atau adakah sia-sia? Berat. Siapa nak jawab? Kita beri mikrofon. Baik, sekarang ni keluar banyak artikel dalam surat khabar, dalam internet. Ada beberapa orang tokoh-tokoh agama lah, di antaranya Rasul Dahri. Rasul Dahri keluar dalam internet macam-macam nas, macam-macam ayat, macam-macam hadis menyatakan kita tak boleh lawan pemerintah. Betul, memang nas itu memang daripada kebanyakan kitab-kitab yang kita pernah tengok lah. Cuma kita nak faham di sini, mereka menggunakan ayat menentang. Menentang ni lagu mana, kita kena faham lagu ni. Ini isu timbul daripada berhimpun di jalanan. Dia dalam masalah kita menegur pemimpin ini, dia ada dua cara. Kedua-dua ni salah. Yang benar, yang duk tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik di tengah-tengah. Cara yang paling ganas, cara yang pertama salah. Tak benar, Islam tak benar. Untuk memberhentikan kezaliman yang dilakukan pemerintah Islam, cara ni tidak dibenarkan oleh Islam. Cara pertama ini dipanggil cara komunis, iaitu merosakkan harta benda awam. Hal ni tak boleh. Walaupun maknanya pemerintah melakukan maksiat umpamanya, kita rosakkan harta benda awam, tak boleh. Macam kau ini dia bong jalan kereta api, dia bakar gudang, bakar apa. Hak ni, cara ni haram. Ekstrim lagu ni haram. Cara yang kedua, dengan diam saja, dengan tidak berani langsung berkata-kata di hadapan pemerintah. Cara ni, warak lagu ni tidak diterima oleh Islam. Nampak? Itu cara kita pertengahan. Kita mesti wajib menyatakan kesalahan pemerintah di hadapan mereka secara terang-terangan, apabila mereka tidak lagi mengendahkan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi tak sampai pada macam komunis, nak hancurkan barang-barang, nak buat kerosakan, pecah kedai dan sebagainya. Cara itu tetap haram. Kewajipan menyampaikan, menghentikan kemungkaran adalah umum. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Orang yang lihat kemungkaran berlaku depan mata, ubah dengan tangan, kemudian mulut,
kemudian hati. Paling kurang hak darah cetong, hati benci kepada kemungkaran yang dilakukan oleh setengah daripada golongan pemerintah. Kemudian mereka menyatakan seolah-olah apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada pembangkang ini, iaitu melakukan huru-hara. Situ salah. Sebab orang tak buat huru-hara, cuma berarak saja nak menyatakan tidak puas hati dan minta supaya benda ini diperbetulkan. Benda tu dibenarkan oleh Islam. Ulama-ulama menggariskan, ulama-ulama Al-Azhar menggariskan beberapa panduan dalam keluar protes di jalan raya ini supaya manusia ini tertakluk kepada hukum Tuhan. Sebenarnya dibenarkan. Pertama, kita kena tegur jalan biasa dulu. Tak boleh lagi cara nak keluar ramai-ramai. Dan hak tu tidak dapat dinafikan, buat belaka dah. Dengan surat rasmi, mohon tu, mohon ni, mohon penjelasan, masalah IC, masalah pengundian tu. Jadi tidak dilayan. Bila tidak dilayan, maka barulah boleh secara terangan bukan melakukan kemungkaran, melakukan kerosakan, terang-terangan mengeluarkan suara saja supaya dengar. Jadi yang berlaku sekarang tu tak ada salah. Tak ada salah. Yang salahnya kita kumpul laku-laku, kita pergi rumah meti besar, pakat pelakon belaka, pakat katok belaka, jatuh dia, pakat kita naik. Tu cara salah. Tu yang ulama-ulama kata salah. Penentangan yang salah lagi dipanggil buruh. Ada pun kita cara yang paling lembut, iaitu dengan pilihan raya. Kita tak setuju. Dah kalau biar sabar gitu, sabar selama-lama benda muka, tak boleh. Nampak? Tak usah kata pemimpin negara, Tok Imam, kita tak boleh sabar. Kita kena tegur. Tegur 3 kali dah tak jadi, macam mana? Kita kata Tok Imam, garik 3 rakaat. Sebab apa Tok Imam bahan lapang? Faham lagi ni? Lepas tu kita tegur dengan baik. Tegur dengan baik. Dia kata sini bila dah kita tegur, kita telah menunaikan kerja Jepang. Tak salah marah. Lepas tu biar kot lapang rakaat ni kot. Kena buat apa ni? Dah tegur 3 kali dah. Dalam artikel ni kata kita kena sabarlah, kerana kita tu nak kawal Jepang, tegur dia. Tak usah tetang dia. Dah lapang juga dah ni. Main ni yang farakos tak mau. Daripada awal ke lagu mana? Jadi susah makmum. Tak boleh barang salah. Tegur dah dengan molek. Tak juga tukar Tok Imam. Tukar bukan sepak, tu ikut tikat. Tukar kita buat mesyuarat. Ganti Tok Imam, Tok Imam dia lapang. Tok Imam kata nak buang Tok Imam ni. Tok Imam lapang buang. Jadi tukar dengan mesyuarat, dengan lemah lembut juga. Kita gitu juga. Sekarang ni kita nak tukar pimpinan setelah mereka tidak dan enggan sama-sama balik kepada Islam. Jadi kita nak tukar dengan cara lembut. Bukan keluar dengan kereta kebal, keluar apa? Keluar cakap pakai baju je. Tak, yang beraju warna kamkum warna apa? Warna Ja'farah, warna mana? Warna kuning terang. Tu saja. Tapi kalau ada yang berlaku dalam perwakalan tu dibuat benda yang salah, tetap haramlah tu. Tu haram situ. Tapi kalau kita dah tegur cara baik, tak mau dengar, tak layan dan sebagainya, dizalimi, maka kita tegur di khalayak ramai, dibenarkan. Yang tak benar, merosakkan harta benda awam, menyerang tak tentu kala, buat apa benda ni, pukul orang dan sebagainya, tu baru salah. Jadi masalah ni reka-reka lah bab kita ni. Kalau kita jawab lebih macam tadi kok, nak ulas satu-satu isu lebih pada ni, tak boleh kok. Tu pun kita ramai dah orang marah, dia kata lebih pas daripada pas. Maknanya tolong khabar. Jadi nak detail lagi dengan orang berkenaan lah. Dengan orang berkenaan. Soalan seterusnya dah 5 minit lagi. Allah Rabbi. Saya seorang saudara saya yang ingin mendapatkan anak telah mencuba bermacam-macam cara. Saudara dia nak dapat anak macam-macam cara dah. Biasa soalan ni. Saudara dia mau padahal dia. Akhir sekali beliau berjaya mendapatkan anak dengan cara perubatan seperti ni. Dia mungkin juga saudara dia. Beliau merasa seperti sistem peranakan telah dibaiki, mungkin pembedahan batin. Saya pernah mencadangkan bawah ini pada rakan-rakan yang mengalami masalah yang sama. Sekarang saya muskil, adakah cara ini dibenarkan oleh Islam? Sebab ada yang mengatakan cara ini menggunakan pertolongan jin. Bawah yang berkenaan mengatakan ia adalah jin Islam, orang bunian. Bagaimana dengan anak tersebut? Baik. Isteri saudara, bini kawan dia payah beranak. Jadi pergi kat Tok Bomo, berobat, mudah beranak kebetulan. Dia muskilnya boleh tak pasal cara dia dengan kabur Tok Bomo ni pakai jin.
Nak pakar jin. Baik, kita jawab. Ulama-ulama ada dua pendapat mengatakan bersahabat dengan